Selamat pagi kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini marilah kita menerkai Mazmur yang ke-26, permohonan akan pembenaran dan pemeliharaan. Saudara-saudari, Mazmur 26. Marilah kita doa bersama untuk menerkai firman di Mazmur 26. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan memeliharakan memberi hati kami sentiasa dalam kekudusan, dalam kebenaran, dan juga dalam ketulusan Tuhan. Bantulah kami perkara akan dosa, perkara akan sesuatu yang dilanggar dan tidak diperkenan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan ampuni dosa kami dan pimpin kami dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Dalam semua penyembahan kepada Tuhan, kami datang dengan hati yang tulus dan juga jiwa yang tulus untuk kemuliaan Tuhan. Bantulah kami sebagai jemaat Tuhan dapat diperkenan Tuhan sebab Tuhan begitu mengasihi kami. Menghantar Kristus Yesus sebagai juru selamat untuk manusia yang sudah hancur dalam dosa. Kami syukur sebab Yesus Kristus sudah bangkit daripada kematian selepas disalibkan, dimati dan dikuburkan. Dan kami menunggu kedatangan Yesus Kristus kali kedua sebab Yesus sudah naik ke surga selepas Yesus Kristus bangkit daripada mati dan juga cukup masar untuk bersama dengan murid-murid Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan bantu kami memahami firman. Jiwa kami diperlimpahkan dalam proses memahami firman. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Mazmur 26 dalam firman ini memberitahu kita satu atribusi kepada Daud dan integriti. Mazmur 26 mencerminkan doa Daud adalah untuk memperolehi pembenaran dan juga menyampaikan pertegasan integriti diri di hadapan Tuhan. Hubungan Mazmur ini dengan upacara penyucian diri dan dicuci masuk ke bait suci menekankan persiapan rohani sebelum beribadat. Pemazmur memohon kepada Yahweh untuk memeriksa hati mereka demi layak memasuki kediaman bait suci Tuhan niat untuk beribadat. Kawan-kawan dan saudara-saudari, Mazmur 26 mentegaskan kesucian moral dan ritual sebagai prasyarat untuk persekutuan dengan Tuhan. Ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berfirman, berilah aku keadilan ya Tuhan, kerana aku melakukan yang benar dan aku percaya kepadamu dengan sepenuhnya. Periksalah aku ya Tuhan dan ujilah aku. Selidiklah keyakinanku dan fikiranku. Kasihmu membimbing aku, kesetiaanmu sentiasa pemimpin aku. Adililah saya, ya Tuhan, kerana saya telah hidup dengan tidak bercacat. Saya telah percaya kepada Tuhan dan tidak koyak. Uji saya, ya Tuhan, dan periksa saya. Periksa hati dan fikiran saya. Kerana saya sentiasa ingat akan kasih setiamu dan hidup bergantung pada kesetiaanmu. Kata kerja syafeni adirimu saya dalam imperatif kar mentekankan permohonan kehakiman Allah. Perkataan tidak bercacat yang berkaitan dengan integriti seperti perintah Allah kepada Abraham. Mentampilkan kesetiaan hati untuk diperiksa oleh Tuhan. Frasa uji saya dan periksa saya menggambarkan proses pengujian lokal. Memeriksa dalaman buah pinggan dan hati. Bagi emosi dan rasional. Satu cita dan Paulus juga mentekankan ujian untuk kebijaksanaan rohani dan permintaan karakter. Kawan-kawan dalam ayat 4 sampai ke 5 membawa satu tema memisahkan diri dari kejahatan dan mentegaskan integritas diri di hadapan Tuhan. Ayat-ayat ini mentonjolkan prinsip integritas, menolak kumpulan orang jahat sebagai kunci kesucian hidup dan ibadat yang sejati. Firman berkata aku tidak bergaul dengan orang yang tidak berguna. Aku tidak berhubungan dengan orang yang berpura-pura. Aku membenci perkaulan dengan orang jahat dan aku menjauhkan diri daripada penjahat. Saya tidak duduk dengan orang-orang yang menipu dan saya tidak bergaul dengan orang-orang munafik. Saya membenci perhimpunan orang-orang
yang berbuat jahat dan enggan duduk bersama orang-orang fasik. Pemajmur membuat kontras dengan wataknya dengan menggunakan yashaf, duduk, sebuah istilah yang sering menunjukkan persekutuan dan identifikasi. Kawan-kawan menuju kepada orang-orang yang menipu dan orang-orang palsu metesa menunjukkan perkara yang berada diresai orang-orang fasik, sia-sia dan luar jalan perjanjian Allah. Thompson mencatat bahawa jarak ini bukan kerana keaguhan tetapi penting untuk ibadat yang sejati. Jadi kawan-kawan, seterusnya kita memahami dalam kepentingan kemunian ritual, di mana dalam permasuhan tangan, lihat bentuk kuat imperfect tun dari racat aku akan memasuk, melambangkan kemunian moral dan penyucian diri sebelum menghampiri Tuhan. Menggunakan aspek imperfectu pentekankan tindakan berulang yang menjadi cara hidup, bukan sekadar ritual kosong. Implikasi ialah motivasi dan diperlukan agar tindakan luar benar-benar sucikan. Rumah Tuhan baik miskar ke votekar, tempat kehadiran dan kemuliaan. Frasa menggabungkan konsep fizikal dan kehadiran ilahi secara rohani. Cinta kepada Tuhan diwujudkan dengan hasrat mendalam untuk tinggal dalam kehadiran Tuhan. Pandangan Wesley ialah penyesbahan tulen mesti berakar dari hati nurani yang bersih. Kata kunci innocent dalam bahasa Inggeris sebenarnya dari arka kata nigayur, keadaan bersih, kemunian, kesungguhan etika dalam keikhlasan batin yang diperlukan dalam penyembahan yang sejati. Jadi kemunian hati dalam penyembahan ini di luar mesti dicerminkan oleh kemunian hati. Taming leval, hati yang tulus dan murni. Kata taming menunjukkan kepada keadaan tanpa cacat secara mutlak. Kemudian batinia dipandang sebagai syarat hakiki berhadapan dengan Tuhan dalam ibadat. Jadi kita lihat dalam ayat 6. Ya Tuhan, aku memasuk tanganku, tanda tidak bersalah, dan aku mengeliling mazmurmu untuk menyembah Engkau. Aku menyanyikan sebuah mazmur dan memerintahkan segala perbuatanmu yang ajaib itu. Ya Tuhan, aku mengasihi rumah kediamanmu, tempat yang penuh dengan kemuliaanmu. Kawan-kawan dan saudara-saudari, dalam ayat 9 sampai ke-12 adalah bahagian yang terakhir dalam Mazmur yang ke-26, di mana mempentingkan satu pendapat dengan mentekankan 4 konsep yang penting, iaitu pembedaan ataupun hibdi, pemisahan dari orang fasik sebagai wujud keinginan kudus hidup kudus. Dalam ayat 9, janganlah musnahkan aku bersama-sama orang berdosa, lindungi aku daripada nasib pembunuh. Jangan ceraikan aku bersama dengan orang berdosa. Kata kerja pendohifil menandakan tindakan aktif memisarkan, berbezarkan, mensirahkan inisiatif Tuhan dalam memisahkan orang benar dari orang yang fasik. Permohonan caceni, diteriakan hati memohon belas kasihan dan keselamatan Tuhan, iaitu orang yang sentiasa melakukan kejahatan dan selalu sedia menerima rasuah. Tetapi aku hidup dengan tulus hati, kasihanilah dan selamatkanlah aku. Aku selamat daripada segala bahaya. Aku akan memuji Tuhan dalam perhimpunan umatnya. Teriakan hati memohon belas kasihan dan keselamatan Tuhan. Selamatkan aku dan kasihanilah aku. Implikasi tanda bahasa ialah bentuk imperatif dari akar cana. Mentandarkan permintaan penuh kerendahan dan ketergantungan kepada Tuhan. Perkataan yang ketiga, kestabilan. Mishor, simbol hidup aman dan teguh di atas dasar integriti. Kakiku berdiri di tempat yang latar. Kata benda ini merujuk kepada tanah latar atau tataran secara monoforis digunakan untuk mensimbolkan kestabilan moral dan spiritual. Ujian akhir berharap syukur terbuka di hadapan jemaah besar, memuji kasih Tuhan bersama umat. Aku akan memuji Tuhan di tengah-tengah jemaah besar. Implikasi gramatikal, ahad adalah kata benar jamak yang bererti jemaah atau kelompok besar dengan raf mentandakan jumlah yang besar, mentekankan kebersamaan
dan penyembahan yang korektif. Janganlah engkau mencabut nyawaku bersama orang berdosa, atau hidup bersama mereka yang haus darah, yang di tangan mereka terdapat rancangan yang jahat, dan tangan kanan mereka penuh dengan sogokan. Aku hidup dengan kesempurnaan. Selamatkanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di atas tanah yang rata. Di tengah-tengah jemaat besar, aku akan memuji Tuhan. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Di sini kita boleh membuat satu refleksi dulu. Kawan-kawan, di sini di mana permulaan doa penyucian diri dan perteguhan integriti. Kehidupan berintegriti penting untuk ibadat yang otentik. Kasih setia keyakinan berakar daripada hasad dan juga emak Tuhan. Iaitu kita ketahui kita boleh datang ke Tuhan sebab Tuhan adalah kasih dan setia. Ibadah berakar pada kehidupan setia dan transformasi oleh anugerah rahmat Tuhan. Ibadat holistik keserasaan antara kesucian dalaman dan ketaatan luar. Jadi Thompson dan Wesley kedua-duanya mentegaskan Mazmur 26 untuk menggambarkan kehidupan berintegrasi sebagai penting untuk ibadat yang otentik. Keyakinan pemazmur tidak berakar pada kebenaran diri sendiri, tetapi pada kasih setia hesed dan juga kesetiaan perjanjian Tuhan hemat. Bagi John Wesley, Mazmur 26 menggambarkan keharmonian antara kesucian dalaman dan ketaatan luaran. Beliau memberi amaran terhadap menjadi saleh secara luaran tapi rosak di dalam. Ibarat sama ada peribadi atau awan mesti berakar pada kehidupan yang setia dan transformasi yang dikuasai oleh anugerah rahmat Tuhan. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih dan juga kesetiaan perjanjian Tuhan yang membolehkan kami menikmati penyertaan Tuhan dalam jiwa kami, mengkurniai lama, mengkurniai daya untuk kami lebih dekat itu melalui rahmat Yesus Kristus yang mati di atas salib. Bagi mereka yang taubat dan percaya, dikurniai Roh Kudus, dikurniai firman Tuhan, dan dikurniai darah Yesus Kristus yang berkesan setiap kali kami mengakui dosa. Puji dan syukur atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Bantulah kami jauh daripada kedosaan dan kefasikan. Bantu kami lebih dekati kepada Tuhan yang benar. Sebab jiwa kami diperbaharui, ditransformasi untuk hidup menyerupai Tuhan. Untuk hidup menikmati penyertaan dan kehadiran Tuhan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Dalam zaman yang penuh dengan cabaran, gondaan dan kejahatan dan kecaliman, Tuhan bantulah kami ada kasih dan kesetiaan terhadap perjanjian dengan Tuhan. Sebab jiwa kami sebagai terang, sebagai garam untuk memberkati orang yang sudah dihancur oleh dosa. Tetapi dengan berkat Tuhan. Dan sebagai satu jemaatan komunal dalam gereja Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus, boleh bersepakat, saling melengkapi demi kemuliaan dan kebaikan dunia yang sedang hancur. Tapi Tuhan ada rencana memanggil jemaat Tuhan menjadi berkat untuk sebangsa sedunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu, menerangimu, memberihamu, dan kita jumpa lagi. Semoga Tuhan memberkati. Amin.